والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan yang ketiga, bahawasanya kampung ini kampung fitnah dan percubaan. Maka barang siapa ada padanya, maka tak dapat tiada baginya daripada dicubakan dengan kepayahan dan balanya. Dan yang demikian itu berbagai bilangan-bilangan. Jadi di antara yang ketiga, seseorang itu boleh sabar apabila Allah Ta'ala ujinya, kerana dia dapat menyedari dan memahami bahawa tempat yang dia duduk hari ini. Jadi yang dikatakan kampung itu, kampung ini kampung fitnah, yakni negeri ini ataupun dunia ini dunia yang penuh dengan fitnah. Masuk fitnah penuh dengan ujian dan percubaan. Allah Ta'ala akan uji bagi orang-orang yang beriman. Maka duduk di atas dunia memang adab dia akan diuji oleh Allah Ta'ala kerana kita duduk tempat ujian. Di sini bukan tempat kesenangan. Tempat kesenangan di sana, di dalam syurga. Maka bila duduk di atas muka dunia, Allah Ta'ala akan uji orang-orang yang beriman untuk nak tahu siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kamu, siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang beriman akan diuji. Ujian demi ujian tidak akan berhenti. Selagi mana kita duduk di atas dunia ini, ujian akan silih berganti. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka Allah Ta'ala beritahu dan Allah Ta'ala beri jawapan. Maka dikatakan bahawa kami akan uji kamu, kata Allah. Kami akan uji kamu sedikit daripada ketakutan. Sama ada ketakutan itu mengenai musuh kita yang ingin menzalimi kita ataupun mengkhianati kita, ataupun ketakutan itu berupa penyakit-penyakit yang menimpa kepada kita. Kadang-kadang kita sihat, tiba-tiba pergi jumpa doktor cek macam-macam penyakit ada. Lalulah kata kalau tak cek molek jadi bila cek ni macam-macam penyakit dapat. Lalu rasa takut. Rasa takut dengan penyakit-penyakit apa dah lagi, kadang-kadang datang wabak, yakni satu penyakit yang menimpa orang ramai. Maka Allah Ta'ala katakan, aku akan uji sedikit daripada ketakutan. Allah Ta'ala takutkan kita ni supaya kita takut Allah. Kita ni Allah Ta'ala ujikan kita supaya takut. Kita takut apa yang Allah Ta'ala uji tadi. Allah Ta'ala uji penyakit, kita takut pada penyakit. Kita tidak takut kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, aku ujimu sedikit daripada ketakutan dan juga kelaparan. Lapar, kadang-kadang Allah Ta'ala uji juga dengan lapar. Sehingga kan ada setengah orang payah nak dapat kemewahan, dan kadang Allah Ta'ala uji dalam keadaan kesusahan. Maka ini semua ujian. Kata orang-orang saleh atas muka dunia, dia nak benda nikmat. Kalau boleh nak sedap, kalau boleh nak banyak harta, kalau boleh nak sihat molek dan sebagainya. Nanti dekat negeri akhirat dia kata pula, kalau aku pakai molek, kalau aku tak susah molek, kalau aku ni diberi musibah molek. Sebab apa? Sebab bila di negeri akhirat baru dia tahu balasan orang yang sabar. Dia ada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala uji lagi wa naqsim minal amwal, dan kurang harta benda. Orang harta ni semua akan kena ujian. Tidak dapat tidak, ada orang yang Allah Ta'ala selesaikan masalah dia dengan usaha dia bersungguh-sungguh, dan Allah Ta'ala beri harta kekayaannya. Maka Allah Ta'ala uji sedikit daripada harta benda. dan termasuk dengan buah-buahan, makanan dan sebagainya, jawapan dia satu saja.
Wa basyirus sabirin, siapa yang sabar dia dapat berita gembira. Maka ujian tidak dapat lari selagi mana kita duduk di atas muka dunia. Yang bila seseorang itu kena ujian, memandanglah itu daripada Allah. Jangan pandang orang lain. Kalau kita pandang orang lain, jadi tak bersyukur. Kita rasa orang lain sihat sama, kenapa kita sakit? Dan ada hikmah di sebalik orang-orang yang Allah Ta'ala tipu sakit. Kerana sesungguhnya tidak ditimpa satu penyakit, tidak ditimpa satu musibah, kecuali Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa dan menaikkan maqam dia ataupun kedudukan dia. Maka tidak dapat tidak, ujian tidak dapat lari daripada seseorang. Maka dikatakan di sini, selagi mana kita ada di atas muka dunia akan dicubakan dengan kepayahan. Maka diuji dengan kepayahan dan diuji dengan bala ujian daripada Allah Ta'ala. Maka bala ini Allah Ta'ala nak dekatkan dirinya kepada kita, supaya kita dekat diri dengan Allah. Lalu jalannya bala. Jalan dekat diri dengan Allah yang pertama jalan ibadat. Kalau kita tengok ibadat kita rasa amat jauh lagi ataupun penuh dengan kelalaian lagi. Dan kalau tidak melalui ibadat, ada orang melalui ibadat dia jadi dekat dengan Allah. Ibadat banyak, lalu Allah Ta'ala dekatkan dia dengannya. Ada orang dia punya akhlak baik, walaupun dia tidak banyak ibadat, tapi akhlak baik, lalu Allah Ta'ala kasih pada dia. Dan ada orang yang Allah Ta'ala kasih dengan dia disebabkan dia sabar di atas ujian. Di atas ujian. Jadi orang-orang biasanya Allah Ta'ala uji dengan cubaan ini supaya dia sabar, supaya Allah Ta'ala kasih kepada dia. Lalu dikatakan bahawa dengan berbagai-bagai, dan yang demikian itu berbagai-bagai bilangan, banyak ujian, berbagai-bagai jenis ujian yang Allah Ta'ala timpa. Ada yang bentuk penyakit, ada yang bentuk harta benda, ada yang berbentuk ahli keluarga, ada yang berbentuk jiran tetangga. Macam-macam ujian yang Allah Ta'ala timpa, dan kita tak dapat lari daripada ujian. Bahkan kalau ditanya siapakah kita, ada seorang yang saleh, dia menangis ketika anaknya mati, lalulah didatangi suara mengatakan, siapakah kamu yang menyebabkan kamu bersedih? Sedangkan Rasulullah itu orang yang hampir dengan Allah. Allah Ta'ala wafatkan anaknya yang bernama Ibrahim. Maka kenapa orang yang dekat itu dengan Allah seumpama Nabi, tapi Allah Ta'ala uji dia dengan berbagai-bagai ujian. Maka setengahnya musibah, dia boleh maksiat, bukan maksiat itu musibah. Musibah pada ahlinya. Maka Allah Ta'ala beri musibah pada ahlinya. Sama ada ahlinya sakit, kadang-kadang Allah Ta'ala uji suami sakit, maka jadilah isteri yang sabar di atas kesakitan suami tadi. Kerana bila isteri tadi sabar, dia ini taat kepada suami. Dan isteri ini, ibadat yang paling tinggi bagi isteri adalah khidmat dengan suami. Kalau dia itu sembahyang malam banyak, baca Quran banyak, ibadat banyak, tapi dia tidak hiraukan suami, dia bukan ahli ibadat lagi. Maka dia kadang-kadang diuji dengan suami. Sama ada suami itu sakit ataupun suami tidak sakit, tetapi boleh jadi suami itu bekek. Bekek ke garang, supaya garang. Orang kata memusak. Macam mana ujian? Kadang-kadang boleh suami yang beken dan sebagainya, ini ujian. Lalu sesiapa yang ditimpakan dengan suami yang menakutkan dia ataupun yang orang kata beken lah, lalu dia pun sabar, maka dia dapat pahala umpama pahala Asiyah isteri Fir'aun. Tapi jangan sampai bandingkan suami kita dengan Fir'aun, jangan. Tidak. Kami kita baik-baik, maknanya. Tapi kadang-kadang adalah kesilapan, kesalahan, maka kena bersabar ia di atas ahli keluarganya. Begitu juga suami kadang-kadang kena sabar dengan isterinya. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Maka kamu suruhlah ahli keluarga kamu mengerjakan sembahyang, wastabir 'alaiha, dan kamu sabarlah ke atas ahli keluarga kamu. Maka ada isteri yang mengadu suami tidak sembahyang jemaah.
Ada isteri mengadu suami yang tidak sembahyang langsung. Ada isteri yang mengadu bahawa suami ini selalu pukulnya dan sebagainya. Maka hendaklah dia bersabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu, satu ketika dahulu, ada seorang yang selalu datang pada saya mengadu mengenai hak suami dia. Lalu saya kata, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Beginilah kak, saya cadang kakak semayang malam lah. Semayang malam. Dan semayang malam kak doa lah dengan Allah. Nak agak saya pun tak boleh juga. Lalulah saya tak tahu, saya kata macam itu. Selang beberapa lama dia kata, semenjak ustaz kata itu, saya tak tinggal lagi semayang malam. Saya nyari-nyari nak kata. Semenjak saya kata, sampai sekarang saya tak semayang malam lagi. Orang bukan cakap sudah sangat. Maknanya, jadi musibah dia itu menyebabkan dia jadi ahli ibadah. Musibah ni menjadikan dia ni ahli ibadah. Dia semayang malam berdoa pada Allah. Dengan izin Allah, suaminya berubah. Manusia tidak dapat mengubah diri orang lain. Manusia tidak dapat memberi petunjuk pada orang lain. Hatta dia ulama, hatta dia guru macam mana pun, hatta dia ustaz sekalipun, tidak boleh. Kadang-kadang musibah itu juga menimpa kepada ahli keluarganya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kamu kena jaga diri kamu terlebih dahulu, kemudian jagalah anak isteri kamu daripada azab api neraka. Maka isteri pun kena didiknya dengan tarbiyah yang baik. Dan hendaklah mengajar isterinya supaya beribadat. Kalau tak pandai Quran, ajar Quran. Kalau tak faham apa ni, ilmu ajar. Kalau dah suami pun tidak tahu, maka bolehlah menyuruh ustazah mari ke rumah ajar isterinya. Kalau panggil ustaz, takut lain macam jadi. Baik. Lalu dikatakan bahawa diuji dengan ahli keluarganya. Sama ada pula diuji ahli keluarga dengan kematian. Lalulah ada seorang wanita menangis di zaman Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun pergi kepadanya. Lalu Nabi berkata, kenapa kamu menangis? Katanya kerana kehilangan anak yang saya kasihi. Ya Rasulullah, saya tidak ada anak yang lain kecuali ini seorang sahaja. Ini seorang sahaja yang dia ada. Maknanya, lalulah Nabi mengatakan bahawa sukakah kamu kalau Allah Ta'ala memberi pahala kepada kamu di atas kematian anak kamu? Di atas kematian anak kamu. Lalulah apabila saja Allah Ta'ala beri ujian, lalu dia sabar. Lebih-lebih lagi ujian itu melibatkan ahli keluarga. Kadang-kadang ujian dua ini masa berat, tapi kalau kena ahli keluarga lagi berat. Kadang-kadang mari fikir biarlah orang lain benci belah teruk, tapi kalau ahli keluarga, mana orang yang rapat dengan kita, tension kita. Duk tengok dia tiada hari, dia pula tak bayar kita pula, jadi susah hati. Lalu dah dikatakan bahawa diuji dengan ahli keluarga. Ada yang diuji dengan kematian. Maka seseorang tadi hendaklah sabar dengan ujian. Dan juga kerabat ataupun adik-beradik dia, kaum kerabat yang dia sama ada kaum kerabat dia ini, adik-beradik dia yang menimbulkan masalah padanya, ujian ataupun ujian kesakitan dan sebagainya. Maka semuanya ujian yang Allah Ta'ala beri mengikut keadaan masing-masing. Kalau kita tengok orang ditimpa ujian, jangan kata kita ni tak ada ujian. Ada. Dan kalau kita tengok orang itu parah kena ujian, banyaknya musibah pada dia, jangan kata dia nasib malang. Takut kita yang nasib malang. Orang-orang dahulu, para sahabat, dia kalau tidak dikenakan ujian, dia rasa bimbang. Sebab apa dia rasa bimbang? Kerana orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala uji. Kalau Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak uji. Sebenarnya Allah Ta'ala biar kepada dia nak jadi apa-apa pun. Jadi orang-orang dahulu dia rasa bimbang. Kerana apa? Kerana takut tidak diuji oleh Allah, takut Allah Ta'ala tidak kasih kepadanya. Dan dia diuji dengan kerabahnya ataupun saudaranya. Maknanya orang-orang yang hampir dengannya, adik-beradik dia, sepupu dia dan sebagainya. Dan sahabatnya ataupun sahabatnya diuji dengan sahabat. Sama ada sahabatnya menzalimi dia
ataupun sahabatnya yang dikasihi, lalu Allah Ta'ala uji dengan apa? Seumpama dengan kematian, lalu diuji dengan kematian. Sahabat yang kita kasih, orang yang kita sayang, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan kematian. Kematian ini milik Allah. Kita tidak tahu siapa yang pergi dahulu daripada kita, tak tahu. Hanya disebut dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang tadi, maka tidak diawalkan, tidak diakhirkan walau satu saat, dan tidak diawalkan walau satu saat. Sama ada kita sayang atau kita tidak sayang, pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita sabar di atas kematian yang Allah Ta'ala uji kepada orang-orang yang kita sayang. Dan juga ketiadaannya, sama ada hilang. Hilang anak, hilang isteri, ada tak hilang isteri? Isteri hilang, tak balik-balik susah hati. Ada hilang isteri ke, hilang anak, maknanya yang biasanya hilang anak dan sebagainya. Maka kehilangan ketiadaan, ada juga yang terpisah setelah 10 tahun berjumpa Allah, sedihnya masuk TV3 talian kasih. Maknanya. Jadi akhir kali ketiadaan Allah Ta'ala uji dan bercerai-cerai, berpisah dengan berbagai-bagai cara lah boleh berpisah. Jadi akhirnya ujian itu tetap menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun Allah Ta'ala uji kepada kita, jawapannya kita kena kembali kepada Allah. Jangan berputus asa di atas ujian Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita ini bersabar di atas ujian Allah. Kadang-kadang bila orang kena musibah, kita memang sedap beri nasihat. Sabarlah, ini ujian daripada Allah. Tapi apabila kena pada kita, kadang-kadang mau kita rasa, berat sangat ujian. Tapi sebenarnya tidak Allah Ta'ala menimpa sesuatu perkara. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberi kebaikan. Makna sama ada kebaikan itu di atas muka dunia. Contohnya Allah Ta'ala beri musibah pada seseorang yang mulai-mulai ada harta, ada pekerjaan, tiba-tiba hilang pekerjaan. Sama ada hilang itu dengan sebab sakit, ataupun hilang itu dengan sebab dia dibuang kerja, ataupun kena fitnah dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti yang lebih baik daripada apa yang dia dahulu. Yang lebih baik. Jadi pernahlah satu ketika ada seorang hamba Allah, ini cerita lama dah, mengadu pada saya. Dia kata perniagaan dia sudah betul-betul maju, dan dia berniaga bukan sehari 2 hari, rasanya belah tahun dah di situ. Tapi bila betul-betul majunya, maknanya maju, tiba-tiba orang pun ambil dah. Nak ambil itu bukan nak ambil apa, nak ambil tu nak sewa ke bangsa lain. Dengan tu. Tapi nak beli sewa itu dia naik harga melambung lah. Kalau nak sewa juga boleh. Tapi dengan harga macam ni, 2 kali ganda begitulah tinggi. Jadi dia ni nak bayar pun tak mampu, fikir-fikir. Akhir kali maknanya duk senyap gitu. Duk senyap itu akhir kali keluar dia hamba dia. Kalau tak keluar juga, nanti barang-barang duduk luar dah. Gaduhnya dia cari tempat pergi mari jumpalah. Orang dapat tahu. Pelanggan dia juga yang biasa pergi kedai dia juga. Bagilah, ambil tanah dia lah, sewa tanah dia. Sewa murah je, 200 begitu je lah. Dia pun maknanya ada modal sikit, dia pun buat. Dia panggil saya buat mai ajak je. Saya pun pergi kata sabarlah nak buat mana. Allah Ta'ala bagi yang baik lah ni. Dia pun tengok kalau modal dinu lagi pada ni. Tengok dinu tak apalah, kita tak tahu benda akan datang, dia tak tahu. Kan disebut dalam Al-Quran, asa at-takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang benda tu kita tak suka, tapi apa yang paling baik? Lalu tak apalah, dia pun menaikalah. Apa dia kata hari ini? Masya Allah, Allah Ta'ala lebih pada dulu lah. Saya pun murah, naik dia lebih maju lah sebagainya. Jawapan dia sabar saja. Apa yang Allah Ta'ala uji itu, naklah dia itu sabar
dan bila dia sabar akan ada balasan. Andai kata kalau memanglah dia dengan sebab ujian tadi dia susah, tetapi Allah Ta'ala akan beri pembalasan yang lebih baik lagi dekat negeri akhirat. Lalu dikatakan di sini, setengahnya pada dirinya dengan berbagai-bagai penyakit, kadang-kadang kena pada dirinya macam-macam penyakit pula. Musibah yang Allah Ta'ala uji pada dirinya bermacam-macam penyakit. Jadi bila ada penyakit, kadang-kadang yang kita sehat jadi tidak sehat. Walaupun kita kata saya ni kalau sebenarnya sehat-sehat nak buat amal ibadat, tapi Allah Ta'ala beri sakit. Masalah sakit ini Allah Ta'ala tentukan, walau bagaimana itu kebaikan kepada kita. Tetapi kalau kita memang sudah menjadi ahli ibadat, andai kata seseorang itu memang dia ini selalu melakukan amal ibadat, umpama dia selalu pergi ke masjid mendengar majlis-majlis ilmu umpama ini, ataupun dia ni jenis orang yang membaca Al-Quran tiap-tiap hari, ataupun ibadat-ibadat yang lain yang selalu dia buat, tiba-tiba Allah Ta'ala timpa sakit. Allah Ta'ala timpa sakit. Saya ada seorang sahabat, dia pendakwah juga, dia balik daripada Mesir. Saya tidak kenal dia, tapi saya dengar nama dia. Nama dia. Jadi dia ini pernah dia kuliah itu alhamdulillah maju jugalah. Sehingga kan dia pergi ke mana-mana, ramai anak murid dia ikut. Tapi satu hari dia ditimpa musibah. Musibahnya kemalangan, isteri dia ikut, anak dia termasuk dengan dia. Jadi saya tak kenal dia, tapi saya dengar nama oleh kerana dia pendakwa. Lalu saya orang-orang yang kenal bawa saya pun pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia. Tapi saya kagum dengan dia. Dia seorang pendakwa. Walaupun dia pendakwa, dia bercakap. Dia kata kalau tak boleh berdakwa di masjid surat, saya akan mengajar pada orang ziarah saya. Dia kitab dua sebelah ni. Saya kitab dua sebelah ni perhiasan. Maknanya dia tu kita baca semua. Jadi saya dapat ambil ilmu dengan dia. Ambil ilmu dengan dia. Dan sampai sekarang dia tidak mengajar. Setahu saya dia tidak mengajar sekarang ini. Kerana kena musibah tu. Kalau ikutkan dia orang baik, dia orang yang menyampaikan ilmu, dia seorang pendakwa, dia diperlukan oleh masyarakat. Kalau kita fikir akal, kenapalah Allah Ta'ala tipu macam itu? Ini akal kita. Tapi ketentuan Allah Ta'ala lebih baik daripada akal kita. Tapi Allah Ta'ala tentukan. Lalu dia sakit. Tapi dengan cara dia bercakap, dia semangat. Maknanya bahkan dia boleh nasihat pula orang yang sehat. Maknanya semangat. Lalu begitu keadaan dia, musibah ni Allah Ta'ala timpa. Kadang-kadang timpa pada dirinya. Ada orang kata saya memanglah nak mengaji Quran, mata pula tak apa-apa. Nak macam mana? Tapi itu memang Allah Ta'ala timpakan kepada seseorang tadi. Lalu andai kata orang itu memang ahli ibadat, macam seorang ustaz ini, contohkan ustaz ini dia sentiasa berdakwah, pergi ke mana-mana berdakwah. Jadi dia selalu sampai pekat dia berdakwah jauh. Bila dakwah jauh, terlalu lupa, jadi letih, mungkin mengantuk mata ke. Kadang-kadang dia berdakwah, dia bawa anak isterinya akhir-akhir kemalangan. Kemalangan. Jadi dalam keadaan macam itu dia boleh sabar. Lalu disebut dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita ini orang yang melakukan amal ibadat secara tidak putus, maknanya seumpama kita ni orang yang sentiasa membaca Al-Quran, ataupun kita ni orang yang suka mendengar agama, lalu kita ni selalu pergi mari bawa kereta pergi masjid, pergi dengar ustaz ni belajar, tiba-tiba Allah Ta'ala timpa penyakit, lalu kita tak boleh buat amal ibadat yang sentiasa kita buat. Lalu yakinlah kepada Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, walaupun dia ni sudah tidak mampu. Boleh jadi Allah Ta'ala kembalikan lakukan asfal safi di mana banyak ayat dia. Jadi orang tu serendah-rendah kedudukan. Boleh jadi dia dah jadi tua, jadi tak mampu dah, maknanya, tapi dia masih muda tu ahli ibadat, maka pahalanya berterusan.
berterusan di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya, sama ada penyakit yang ada pada dirinya ataupun sakit yang berterusan pada dirinya, maka semuanya itu diperlukan kepada kesabaran yang Allah Ta'ala uji kepada seseorang yang beriman. Setengahnya baca tak? Setengahnya dia kata sini malu pada dirinya. Tak apalah, saya tak baca lah perkataan yang ada kitab tu, baca yang tak ada kitab jeli-jeli sudah. Kenapa Ustaz tak baca? Jadi maksud dia apa? Maksudnya kehormatan diri. Bahasa Arab dia panggil muru'ah. Orang panggil jatuh maruah. Ni seumpama kena fitnah. Kena fitnah ni dahsyat. Tak ada kena fitnah ni tak ada bukti, sebab benda tu perkataan, suara. Jadi bila suara ni masuk dalam telinga orang, lepas tu telinga orang masuk dalam hati orang, lepas tu bergerak fitnah sehingga kamu mengaibkan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ditimpa dengan fitnah, maka banyaklah berlaku fitnah. Orang yang mulia, muslimat, wanita yang paling mulia, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah wanita yang paling baik pada Aisyah? Tidak ada dah. Wanita yang paling baik daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada Nabi. Siapa suaminya? Nabi. Biasanya kalau suami baik, isteri baik. Kalau Nabi itu sangat-sangat baik, Aisyah pun baik. Tapi orang macam Aisyah pun difitnah. Difitnah apabila Aisyah pergi bersama rombongan Nabi SAW, tiba-tiba berehat, lalu Aisyah ini nak pergi qada hajat katanya. Lalu dia pun tinggallah tadi tempat tadi pergi qada hajat, tapi bila dia balik didapati bahawa rombongan telah meninggalkan dia. Tak sedar ke? Tak sedar. Sebab Aisyah duduk dalam, kalau kata dia panggil persekudu. Sekeduk. Saya pernah tengok atas unta tu kan, dia ada macam ke pondok cek tu. Allah nak tak benar. Dia duduk atas tu. Jadi dalam keadaan tu, jadi bila unta tu duduk, dia turun lah. Jadi bila orang berjalan, orang yang tukar air tu mana tahu dia bukan dia pikul, dia yang pikul. Jadi tengok jalan, disangkakan ada Aisyah dalam tu, punya Aisyah tidak ada. Jadi bila Aisyah tidak ada, lalu Aisyah tunggu. Dia begini, kalau hilang, kita hilang tempat tu, kita tunggu tempat tu, nanti orang akan balik. Jangan kita lari. Itu kaedah dia. Sebab tu pergi mana-mana ke, saya bawa anak saya hilang lah tu dah. Mananya pergi sini hilang. Ada hilang kat zoo ada. Lu orang boleh hilang. Ni mama prima tu kan. Cari tak jumpa, dia berjaga tu. Pergi tempat perangai naik terjun, hilang tu. Balik bawa nak letak barang tu. Tak ada seorang kita. Cari-cari jumpa kau hilang. Dapat balik. Jadi kita tengok sebab lain biasa cuti-cuti saya bawa anak-anak isteri jalan. Mesti baik tak hilang kat Taman Boya tu, tak tukar ni. Mana bawa macam-macam tempat lah kita bawa. Memang mikir hilang. Tapi semua dapat balik, alhamdulillah. Maknanya lalu nak beritahu bahawa kadang-kadang akan dia tak ingat lah. Jadi Allah Ta'ala uji dengan dengan harga diri kita. Kadang-kadang bila difitnah, Aisyah hilang, Allah nak cakap Aisyah hilang. Jadi dalam keadaan macam tu, lalulah Aisyah ni dia tunggu. Bila dia tunggu, tu kata malah jom mari. Lalu dalam keadaan macam tu, dia tunggu. Mana Aisyah tunggu. Bila Aisyah tunggu, lalulah dalam keadaan macam tu, adalah orang yang namanya Sa'ad ibnu Mu'attal. Dia ni orang yang kemudian sekali. Kalau ada barang terjikik orang hilang, dia lah yang. Jadi kebetulan yang hilang itu adalah Aisyah. Jadi dia terkejut Aisyah. Lalulah dia pun suruh Aisyah naik unta. Dia pun dia tak pandang-pandang pun Aisyah. Dia kata jangan pandang belakang. Dia tak pun nak pandang. Dia pun Aisyah. Dia siapa kat tempat
ke Madinah, Mekah ke Madinah, saya lupa. Yes, di Madinah. Nah, siapa dah dekat kota Madinah? Jadi sampai ke kota Madinah, orang pun tengok, Aisyah dengan sahabat Nabi, seorang lelaki. Lalu orang pun tengok, maka orang-orang munafik pun mengapi-apikan fitnah. Bila mengapi-apikan fitnah, tersebar fitnah. Kadang-kadang bila tersebar fitnah, orang yang kena fitnah tak tahu. Nanti kalau orang kena fitnah, kadang-kadang kalau kita naik satu kampung, orang ada fitnah kita naik motor, kita tengok, wah ni orang lain macam. Dulu kita lalu kat sungai ni pakai akak tangan, tak ada seorang kat tangan. Lalu tak ada orang tegur kita, mana rasa? Mana rasa? Selang seminggu dua baru dapat tahu lah orang-orang ni nak marah belaka kita rupanya. Jadi dalam keadaan itu dia panggil muru'ah, maknanya kehormatan tu jatuh. Kerana fitnah ni ujian berat, sebab tu jangan fitnah. Fitnah ni nak rasa kuatnya. Orang pusat seranti duduk dalam jaga pun dia tak fitnah orang. Dia tak fitnah orang walaupun dia duduk dalam pusat seranti tu. Maknanya, tapi kalau ikut dosa fitnah disebut dalam Al-Quran, al-fitnah tu asyaddul minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Lalu Aisyah kena fitnah. Aisyah tak tahu apa fitnah dia rasa biasa je. Tapi Rasulullah SAW sudah tidak mesra macam biasa. Nak kata tak rasa macam dia. Nak kata Aisyah ini, dikatakan Aisyah ni ada main tak molek dengan lelaki. Sebab tu tengok, memang Aisyah balik dengan lelaki tadi. Semua orang maklum dah. Orang tahu berlaku, orang nampak berlaku. Nak kata tak, nampak macam dia. Akhir sekali tersebar dah fitnah macam-macam sampai Nabi pun rasa sedih. Nabi pun rasa rasa macam agak macam ragu-ragu lah. Sedangkan Aisyah ni bukan Nabi tak kenal Aisyah, tapi nak khabar ujian dahsyatnya mengenai fitnah. Jangan sebab percaya fitnah. Lepas tu kalau orang tanya macam mana fitnah-fitnah yang ada dalam TV, orang kata gini-gini, macam mana pandangan ustaz mengenai pemimpin-pemimpin fitnah? Nak komen tak mau terlibat sama. Kita tak mau terlibat sama. Sebab kita takut bila kita terlibat, dosanya lebih teruk daripada membunuh. Lalu dikatakan bahawa lalu dalam keadaan macam tu, Aisyah pun rasa sedih. Macam mana Aisyah dapat tahu? Satu hari Aisyah berjalan dengan seorang bantu. Tak macam mana adalah macam dia bawa benda tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh terlatah. Lalu terlatah dia pun kata binasa anak aku. Anak dia tu siapa? Iaitu ibu kepada lelaki yang bersama dengan Aisyah. Ibu dia. Jadi dia tahu anak dia orang duk kata tadi sekali dia pun termakan dengan fitnah sehingga kan sahabat-sahabat lain. Sehingga orang tanya kepada Rasulullah, tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab bagus. Sayyidina Ali dia jawab gana. Kata ya Rasulullah, ramai lagi orang kuat. Maknanya tu katanya orang lain ramai lagi ya. Maknanya sehingga kan Aisyah ini dia macam rasa macam ada berasa hati dengan Sayyidina Ali. Itu riwayat sejarah begitulah, wallahu a'lam kebenaran dia. Sehingga kan memang berlaku peperangan di antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Sampai berlaku peperangan. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun heran, kenapa kata pada anak sendiri, mu tak tahu ke orang tu fitnah kamu dengan anak aku? Patut orang lain macam je. Baru tahu baru dia tahu dah. Maka Aisyah menangis rasa sedih. Orang fitnah. Lalu dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala turun ayat membenarkan bahawa Aisyah tidak bersalah. Aisyah tidak bersalah. Bahkan itu adalah kerja orang-orang munafik yang mensebarkan fitnah. Ini satu ujian yang berat. Sama ada kadang-kadang ujian kita tak nak elok. Walaupun kita jaga betul-betul, kita nak jaga ni tambui fitnah, jaga. Kena juga. Jaga, benar-benar jaga. Sebab itu ketika Siti Maryam itu diperintahkan bahawa kepada Allah Ta'ala, kamu ini akan mempunyai anak, dia rasa macam mana? Walam yamsasni bashar, tidak ada lelaki yang menyentuh aku, macam mana ada anak? Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan malaikat, ditiupkan roh, lalulah Siti Maryam menyanyi.
Bayangkanlah Puan Siti Mariam ini orang ahli ibadat, sembahyang sampai buka-buka kaki. Orang semua mulia sangat pada dia. Kenapa? Ini dia ahli ibadat, duduk di tempat mihrab, tempat beribadat sama. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia macam tu. Berat ujian. Nak kata mana? Dan ini pilihan Allah. Ada kena kata tambur, ya Allah, tambur. Macam kata kita tambur dok lah. Ada Allah Ta'ala kata, apa kamu ujikan kamu? Allah kena dia. Lalu dia hamil, dia mengandung. Bila mengandung, orang memang tu. Cerita tu siapa? Bila cerita tu siapa? Akhir sekali Allah Ta'ala buktikan. Maka fitnah ni tidak ada jalan lain, sahabat. Bertanya dengan Syekh Yusuf Al-Hasani, seorang ulama benar sekali. Kalau orang fitnah macam mana kita nak buat? Kalau kita tak jawab, orang kata memang betul kita buat. Dan kalau kita jawab, maka jadi macam mana? Maka dia kata, ikut hukum, tidak ada jawapan lain. Jawapan dia sama. Kalau mu nak jawab diri, nanti Allah Ta'ala tak bercara. Kalau mu tak jawab, nanti Allah Ta'ala perlu jawab. Mana nak? Ya Allah Ta'ala perlu jawab. Maknanya itulah yang paling baiknya. Lalu dijawab dengan apa? Dijawab dengan anak kecil. Bayi boleh bercakap. Maknanya bayi boleh bercakap. Begitu kan Nabi Yusuf difitnah, yang bercakapnya bayi. Zaman kita tak ada bayi cakap. Kalau bayi cakap dia boleh kabur. Ada kabur, orang ni betul, orang ni salah. Maka itulah kadang-kadang diuji. Siapa yang diuji dengan fitnah, sabarlah dia, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Tapi jangan minta berat ni, ujian fitnah ni berat. Maknanya lalu diuji dengan malu pada diri. Dengan dikatakan manusia akan dia. Manusia kata pada dia dengan macam-macam kata. Kadang-kadang memang kita tak buat pun, tapi kata. Kadang-kadang manusia ni dia cepat. Banyak sahabat saya kena fitnah nyanyi sungguh dia. Dia bawa adik dia je naik motor, tapi orang fitnah tak imam apa pun orang kuat naik motor. Bini dia kok, bini apa dia memang tak kahwin lagi. Ayah fitnah. Rupanya adik-beradik dia. Adik dia. Sebab tu ingat, kalau ustaz bawa orang lain nanti dulu, tengok dulu. Fitnah. Ingat dia bawa siapa? Rupanya orang baru. Cerita saja. Mana kena potong ni bahaya. Tak ada apa. Tak apa, agak-agak sebelah rumah tu tak dengar. Okey, baik. Dah jumpa jari. Dan juga loba. Dan loba padanya ataupun tamak padanya dan dikeji-kejikan. Dan dikeji-kejikan dan diumpat-umpatkan dan dusta atasnya ataupun macam-macam dah. Maknanya orang keji dia, orang umpat dia, orang hina dia, macam-macam lah yang berlaku kepadanya. Jadi beginilah kita kena faham begini. Kita tidak ada masalah. Andai kata, kalau orang kata kita, mana ada manusia yang tak kena kata? Kalau layak orang tak kena kata, yang paling layak adalah Nabi. Tapi sampai orang-orang musyrikin Mekah ni mesyuarat. Dan kitab Sirat Ibn Hisham dia tanya, dia kumpul ramai-ramai, dia kata apa yang munasabah kita nak kata pada Muhammad? Dia mari-mari dia kata kita kata dia ahli sihir jadi. Kita kata dia ahli sihir. Kata tu bukan. Ahli sihir mana? Ahli sihir mentera dia lain. Dia yang boleh baca ayat dia lain. Dan kita nak kata dia, kita kata dia orang gila jadi tak? Orang gila pun ada pengaruh ramai. Mana ada orang gila ada pengaruh? Ada orang ikutan. Tak pernah sahabat. Dan kita kata benda. Kita kata dia untuk bom. Boleh tak? Dukun. Kata tak boleh. Akhir sekali fikir. Baiklah, semua tak betul berlaku kamu duduk. Tapi banyak-banyak yang tak betul. Kau boleh tahan sekian kita kata dia ahli sihir lah. Lalulah dituduh dia ahli sihir. Masa orang nak pergi ke Mekah, orang-orang musyrikin Mekah sudah tahan orang sebelum masuk Mekah. Sebelum masuk Mekah orang tak tahan ramai-ramai. Jadi orang nak berdagang pergi ke Mekah orang tak tahan. Lalu diberi ceramah.
Kalau kamu nak masuk ke Mekah, ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, tolong jauhkan dia. Kerana kalau kamu bersama dengan dia, nanti anak isteri kamu akan berpisah. Kamu akan dibenci. Macam-macam dia fitnah. Lalu ada sahabat Nabi, dia rasa takut kepada Nabi ni. Masa dia beriman, dia bawa kapal. Dia tak ada link kapal. Siapa ada orang mari, ada tak Muhammad? Tak ada Abu Dia ada tak? Siapa bila sekali? Lalu orang datang daripada jauh ni, dah diletak dalam hatinya, memang orang ni memang orang jahat lah, orang apa? Kerana racun yang dimasuk dalam fikiran orang. Itu kena pada Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, tapi apabila dia tengok, walaupun orang kata, orang umpat dia, tapi dia kena balas. Kata perkara hukamah, orang bijak pandai, kalau orang buat jahat pada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Nascaya kebaikan itu dapat mengatasi kejahatan. Itu Nabi lah. Nabi orang buat jahat dia, dia boleh balas dengan kebaikan. Kita kira orang jahat kita, jaga kamu. Allah lebih jangan, kalau boleh sabar-sabar. Sebab apa? Yang pertama, maknanya kalau kita sabar, tak apa orang kata kita tak apa, jangan kita kata orang. Orang kutuk kita tak apa, orang kata benda kita tak apa, jangan kita kata orang saja. Kalau betul, kalau orang kata pun, kata orang ni kata gini-gini pun, satu hari dia tahu, seandainya memang kita tak kata gitu. Hari ni orang kata ambil baku, ambil baku. Orang tak dengar daripada mula-mula orang, tak ada orang mari tanya. Tanya betul-betul tak begini-begini. Lepas tu fikir diri, tengok dua pihak. Kan Allah Ta'ala beri dua mata, dua telinga, jadi suruh dengar kiri kanan. Maknanya mata pun tengah tengok kiri kanan, mana betul, mana tak betul. Lalu dia begini, kalau kita ni kata korang, kita fitnah korang, kita buat-buat mendapat khianat korang dan sebagainya, nanti di negeri akhirat kita tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Kita akan jadi orang muflis. Muflis, orang yang tidak ada apa-apa, harta benda pun tidak ada. Tidak ada. Dekat negeri akhirat, harta benda kita adalah pahala. Pahala pun tidak ada. Walaupun kita duduk atas ke dunia, kita sembahyang, kita kerja haji dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pahala yang kita buat itu, kita akan beri kepada kita orang yang kita buat zalim. Sebab tu Imam Al-Ghazali, kalau dia dapat tahu orang kata ke dia rasa gembira. Gembira dia. Tapi kita tak nampak gitu. Orang kata kita tombak gerang dia. Orang cerita-cerita dia, dah ingat kata korang. Ya tu benar. Dah buat ustaz dia spekam, malah dia tak jawab. Maknanya, jadi itu kita buat tak nampak, tapi orang-orang dahulu dia nampak begitu. Sebab tu ada seorang ulama mengatakan, dia kata, kalau saya nak kata korang, orang yang layak saya katalah ibu bapa saya. Kerana apa? Kerana baik saya beri pahala ke ibu bapa saya, dia beri korang. Maknanya, tapi takkanlah tergamuk nak kata ibu bapa kita. Tapi nak beritahu, macam-macam diuji. Kadang-kadang diuji dengan dikata didusta, diubat dan sebagainya. Setengahnya pada harta yang hilang, kadang-kadang hilang harta. Harta kita yang banyak, kadang-kadang datang pencuri, orang pun ambil harta kita. Sampai hilang harta benda kita. Kadang-kadang kita kumpul banyak-banyak, hilang harta. Tak apa, hilang harta Allah Ta'ala akan ganti balik. Hilang harta ni Allah Ta'ala akan ganti balik pada kita. Walaupun kadang-kadang kita kata harta tu saya nak bagi muka, tapi terlalu hilang dan sebagainya, tak apa, Allah Ta'ala akan ganti kita. Maka kadang-kadang dihilangkan dengan harta tadi. Sesiapa yang Allah Ta'ala hilangkan harta dia, kalaulah tanaman dia tanam pokok, tumbuh buah, dia pun nak makanlah buah tadi, tiba-tiba buah tadi dicuri oleh orang, maka dia dapat pahala sedekah orang. Pahala sedekah orang, walaupun dia sedekah cara paksa rela. Bukan dia nak sedekah, tak apa, orang yang nak makan ke dia, tapi orang ambil, maka dia dapat pahala sedekah. Dengan syarat dia sabar di atas ujian tadi. Begitu juga harta dia. Harta ni bukan milik kita, harta ni tempat kita. Kita kena pegang je. Kadang-kadang duduk dalam kocek kita, tengok orang, orang habis. Maka harta ini kadang-kadang dihilangkan dengan harta. Ada orang kadang-kadang dihilangkan dengan harta. Molek-molek ada habis, banyak hilang. Dengan cara macam mana? Dengan cara berlaku kebakaran, api hilang harta.
Kadang-kadang menega molek-molek dengan teki korang pula. Habislah perniagaan. Semuanya ada kebaikan belaka. Hanya kita kena sabar dan lenyap. Kadang-kadang lenyap hilang. Ada jadi hilang. Dan bagi tiap-tiap satu daripada segala masaib. Masaib ini musibah-musibah. Dan ini gigit. Kenapa gigit pula gigit, musibah kena gigit pula. Gigit dan juga kebakaran. Ada yang boleh tolong. Jadi dia kata kadang-kadang gigit. Gigit dan ini gigit dan kebakaran. Kebakaran. Gigit ni mungkin mencengkam, kita tak tahulah. Musibah yang mencengkam hati dia ke kebakaran yang amat pedih, lalulah pedih, puasa yang bersangatan. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada orang dia nak cari harta bukannya senang, kumpul harta jadi hilang begitu saja. Daripada tiap-tiap satu bagi berlain-lainan daripada jenisnya, yakni berbagai-bagai jenis pedihnya. Macam-macam orang kena musibah. Tak sama musibah. Musibah ni tak sama. Ada orang jenis musibah macam ni, ada jenis musibah kebakaran atau benda, dan ikut atas keadaan masing-masing. Lalu dikatakan di sini, dan berkehendak sekaliannya kepada sabar atas sekaliannya, maka musibah yang Allah Ta'ala tipu berbagai-bagai, jawapan dia kena sabar di atas musibah. Itu adalah hawa musibah ni. Nak kata musibah apa paling berat? Ada yang kata musibah kematian, ada musibah anak dan sebagainya. Jadi kita ni tak ada layak upaya. Yang pertama kita sabar, yang kedua kita banyakkan doa kepada Allah. Kemudian kita serahlah apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita. Itu sebenarnya baik, itu pilihan Allah. Sebab tu kita kena faham Allah Ta'ala ni maha baik sebenarnya. Bila kita faham Allah Ta'ala maha baik, bila ditimpa musibah, jangan kita buruk sangka pada Allah. Maka musibah itu adalah satu kebaikan yang baik pada kita. Dengan syarat kita sabar. Sebab tu ada orang yang duduk atas dunia dia kena musibah banyak. Bila dia mengadu pada Allah Ta'ala, bahawa musibah akan ke dunia. Tapi Allah Ta'ala kata ini bahagian kamu. Dia sedar banyak. Allah Ta'ala beri nikmat, mengikut kadang-kadang kesabaran. Orang itu sabar, tinggilah kedudukan di sisi Allah. Dan kita bukan senang nak mencapai maqam sabar. Sebab tu disebut orang yang benar-benar sabar, Allah Ta'ala beri pahala tanpa hisab. Jadi sabar yang berat ni sabar musibah berat. Sabar ketaatan pun berat juga. Sabar maksiat berat juga. Tapi sabar musibah ni berat. Kadang-kadang orang tidak tahan dengan musibah-musibah yang menimpa. Jadi kita tengok Nabi, orang yang paling dikasihi oleh Allah, Nabi-Nabi. Banding kita jauh lah. Kita tidak ada nilai di sisi Allah, kecuali kita ada kecuali kita kasih pada Nabi. Tapi orang yang dikasihi oleh Allah, ujian macam-macam. Nabi pun apabila ditimpa ujian, maka Allah Ta'ala cerita umat-umat dahulu. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, kamu diuji macam ni. Kamu tengok Nabi Nuh, kamu tengok Nabi Ibrahim, kamu tengok Nabi Musa. Semuanya diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berbagai-bagai. Jadi begitu. Kita bukan melihat ada ujian, kita nak melihat adakah kita ni orang yang sabar. Minta pada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala diberi musibah, jadilah kita orang yang sabar. Jadilah kita orang yang berserah diri dengan Allah Ta'ala. Dan jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Takdir ini tidak dapat lari daripada kita. Ada suami yang kematian isteri, bawa kenderaan, ini salah saya memandu begini. Tak, jangan begitu. Jangan serah kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, berkehendak sekaliannya kepada sabar atas sekaliannya, dan jikalau tiada sabar, kalau seorang itu tidak sabar, maka menegakkan akan dia, yakni menegakkan mengerjakan ibadat oleh terkejut oleh musibah yang menimpa pada dia. Kalau dia tak sabar juga, dia susah hati. Bila tak sabar, tanda orang tak sabar ni dia terlalu kecewa. Macam-macam jenis kecewa lah. Maknanya kalau orang tu hilang kerja, tambah kerja lah, kecewa dah. Kalau dia belajar gagal, tambah belajar dah, kecewa dah. Tambah belajar. Kalau dia nampak orang, maknanya
Lalu dah mandi pun tak basuh, tu hebat. Mandi macam mana tak basuh, hebat saya. Maknanya makan tak kenyang, tidur tak lena. Kecewa. Jadi janganlah kita terlalu kecewa. Kadang-kadang kecewa ini menyebabkan kita jadi tidak beribadat kepada Allah. Jadi lemah beribadat. Dan kalau kasih yang sangat-sangat keduanya menegak daripada selesai bagi ibadat, akhirnya dia ini jadi tak mampu nak buat amal ibadat, ataupun jadi hati pun jadi lemah, hilang kasih sayang, ataupun nak katakan jadi dia pagi tak ada semangat, hilang semangat, jadi menyebabkan tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya Allah Ta'ala tipe musibah pada kita ni sebenarnya suruh dia balik, nak suruh hati kita balik pada dia. Bukan kita ni jangan sabar bila Allah Ta'ala beri musibah kita kau jauh dari dia. Lepas tu kita fikir, orang ni dia ingat Tuhan masih bila? Masa dapat nikmat ke dapat musibah? Musibah. Kadang-kadang orang dapat nikmat kau jauh dengan Allah, kau lupa. Kadang-kadang tertipu. Allah Ta'ala kasih aku ni, aku nak dapat aku. Nak rumah, dapat rumah. Fikir satu-satu. Padahal dia tak tahu dia lalai dengan Allah. Tapi kalau kita kena musibah, baru ingat pada Allah. Ada manusia dia kena musibah, dia ingat. Ada manusia dia kena musibah, kau tak ingat. Kau tak ingat kepada Allah. Siapa yang kena musibah tak ingat pada Allah, ini adalah bala yang besar. Sepatutnya balik pada Allah. Allah Ta'ala beri musibah. Lepas tu kadang-kadang orang ni payah nak berzikir. Bila dia accident, zikir je Allah. Masa sakit zikir saja. Mudah dia berzikir. Jadi nak beritahu begitu keadaan dia, supaya ingat pada Allah, supaya kembali pada Allah. Jangan sampai bertipu-tipu. Ada orang memang bertipu-tipu. Dia kena musibah, dia kata nanti kalau sehat nak buat baik dulu. Lepas tu Allah Ta'ala beri sehat, lupa balik. Lepas tu lama sikit sakit, mari fikir dulu. Kalau aku nanti kalau Allah Ta'ala lepaskan, tenangkan hati, insya-Allah lah nak balik ibadat. Tenang sungguh hati baik, lupa pula. Jangan sampai acap kali Allah Ta'ala timpakan musibah kepada kita. Lalu dikatakan bahawa semuanya itu menyebabkan kita ini jadi jauh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ni jadi lemah semangat, ataupun kita ini maknanya tidak sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Maka orang-orang ini kalau dia tidak sabar, jadi penyakit pun jadi banyak, hati pun jadi tidak tenang. Tapi kalau orang tu sabar, hati pun tenang. Tapi macam mana nak sabar? Yang pertama, dia kena lihat apa yang berlaku itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Yang kedua, dia kena terfikir bahawa sesungguhnya salah satu jalan nak dekatkan diri dengan Allah adalah jalan musibah dengan cara sabar. Yang ketiga, dia kena fikir musibah ini boleh jadi kafarah dosa yang dia lakukan. Maknanya kadang-kadang dah sampai kita juga yang menyebabkan kita kena dosa ni. Sampai kita juga kadang-kadang kena musibah ni disebabkan kerana kita juga. Lalu Allah Ta'ala timpakan musibah. Yang keempatnya, bahawa yang menuntut akhirat, orang yang mencari akhirat, jalan akhirat terlebih sangat banyak ujian. Siapa yang semakin nak cari jalan dekat dengan Allah, semakin banyak ujian. Dan memang kita semakin hari nak semakin beribadat pada Allah. Tapi kalau tak heranlah kalau kita semakin nak beribadat, nak semaya, nak belajar, nak puasa banyak, nak baca Quran banyak, ataupun nak zikir banyak, tak kira nak dekat dengan Allah, kau banyak musibah. Macam-macam mari Allah Ta'ala dia akan uji. Kerana Allah Ta'ala nak tahu siapa yang benar-benar nak cari jalan kepada dia, dan siapa yang tidak ikhlas dalam mencari jalan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang paling banyak musibah adalah orang yang paling banyak mencari jalan akhirat. Pakai kena tengok, kita ini kurang kena musibah. Adakah kita ni banyak cari jalan akhirat atau kurang? Maka dikatakan orang yang banyak cari jalan akhirat, nak kembali pada Allah, nak bertaubat pada Allah,
maka terlebih banyaklah tersangat pahala dan terlebih sangat percubaan dan banyak sangat ujian. Banyak ujian, salah satu-satu. Maknanya ini orang mana? Orang yang mencari akhirat. Baru jangan banding. Ada orang mari banding. Kita orang semayang, ustaz, semayang tak tinggal. Orang tu tak semayang, mula-mula ada kaya. La ilaha illallah. Ni saya kata betul, ni mari jumpa saya. Tiap malam-malam. Saya kata pada dia, Allah Ta'ala beri nikmat ada dua. Satu, Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan Allah Ta'ala kasih. Satu, Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan Allah Ta'ala marah. Kita pilih. Kalau kita nak, kita sanggup Allah Ta'ala marah kita. Asalkan kita nak nikmat, begitu. Jadi dia beritahu Allah Ta'ala akan uji kepada kita mengikut keadaan kita. Apatah lagi kalau kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa sangat-sangat banyak percubaan selama-lamanya, dan ujian ini selama-lama kita hidup. Jangan kata saya umur sampai 40 ada ujian, kan? Ada gitu. Umur saya 60 dah, habis sesat dah, tak ada ujian benda dah. Syaitan tak ada dah dengan saya. Ada gitu. Ujian ini akan datang selama-lamanya sehinggalah hampir-hampir kita nak wafat, itu lagi banyak ujian. Yang kita takut, kita mati tercapai iman, itu kita takut. Waliyahzubillah min zalik. Maka dikatakan bahawa selama-lama kita hidup, dan orang yang ada ia kepada Allah Ta'ala itu, dia ini orang yang bersama dengan Allah, dia orang dekat dengan Allah Ta'ala, terlebih hampir, maknanya orang yang hampir dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang hati ingat Allah, bukan orang yang banyak ilmu dah. Kalau katakan muslimat ini, maknanya dia hanya mendengar sahaja. Orang kata ustazah, tak ustazah. Anda baca kitab, tak anda baca kitab. Tapi ahli ibadah ingat pada Allah, takut ke mati, malam-malam ingat ke mati. Takut, fikir ibadah sama, nak cari bekalan. Dia pun ada seorang orang alim, baca kitab pandang, mengajar orang gimari-gimari, tapi hati tak ingat langsung ke mati. Maka siapakah dia orang yang hampir dengan Allah? Orang yang hampir dengan Allah adalah orang yang sentiasa ingat Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang hampir dengan Allah, dan orang yang betul-betul nak cari ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dia hampir, maka bila dia hampir dengan Allah, maka adalah masaibnya, dia banyak musibah-musibah. Kau banyak dekat dengan Allah, kau banyak musibah. Kau banyak dekat dengan Allah, kau banyak musibah. Asal nanyalah apa kau banyak nak musibah, asal nanya. Memang itu jalan dia. Dalam musibah ada lagi tu. Maknanya. Maka masaibnya di dalam dunia, maka banyak musibah-musibah di dalam dunia ini, terlebih banyak atasnya, sangat-sangat banyak sangat. Kalau kita nak dekat dengan Allah, kau banyak. Kau banyak musibah Allah Ta'ala timpa macam-macam. Maka Allah Ta'ala telah tunjuk contoh. Kalau musibah isteri, ada nabi-nabi pun kena musibah isteri. Adakah semua isteri nabi-nabi itu beriman? Tak, ada isteri nabi tidak beriman. Seumpama Nabi Nuh, dia beriman tak? Tak beriman. Maka ada isteri tidak beriman. Anak begitu juga. Ada juga anak para nabi tidak beriman. Nabi Nuh pun anak dia tak beriman juga. Maknanya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil. Allah Ta'ala tunjuk dalam Al-Quran, orang yang sayang Nabi sayang, pak saudara. Allah Ta'ala uji pada Nabi Muhammad, pak saudara dia tak beriman. Abu Jahal pun pak saudara dia, Abu Lahab pun pak saudara dia, tidak beriman. Maka demikian keadaan Allah Ta'ala telah uji. Satu-satu kita melihat. Dan siapa kita sampai tak ada ujian? Kita pun begitu juga. Hanya Nabi ni dia orang dekat dengan Allah, dia banyak ujian. Nabi ni orang yang banyak ujian atasnya. Lalu dikatakan semakin kita nak dekat dengan Allah, semakin banyak. Maka bila kita nak jadi ahli ibadat, memang tak dapat lagi pada ujian. Memang tak dapat lagi pada ujian. Macam-macam ujian Allah Ta'ala tipu. Kadang-kadang dengan sabit ujian kita jadi dekat dengan Allah.
Mari contohnya, kalau kita kadang-kadang bila mari sebut data, orang kata kita macam-macam. Kita boleh bangun malam. Boleh ngadu pada Allah. Kalau orang kata aku berdoa mana tahu. Maknanya aku berdoa tinggi-tinggi pun. Dah cari jalan-jalan mana. Jadi kadang-kadang menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa banyak atas muka dunia sangat-sangat tiadalah engkau dengar sabda Nabi SAW. Tidakkah kamu mendengar Nabi SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya'u summal ulama'u al-amsal fal-amsal. Maka dikatakan bahawa terlebih sangat manusia itu kena bala adalah Nabi-Nabi, termasuk Nabi-Nabi ini adalah Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ujian berat. Sampai kepada ada yang digegagi tubuhnya terbelah dua, ada yang kena sembelih. Nabi, maka nak beritahu Nabi orang yang membawa manusia pada jalan Allah. Kalau kita nak bawa manusia pada jalan Allah, memang ujian banyak. Memang ada ujian banyak. Baik kita sendiri nak bawa diri kita, nak bawa orang pun, nak bawa diri kita pun ujian pun banyak. Kadang-kadang orang ni kita nak bawa diri dia pada Allah, kadang-kadang kita kena seorang. Suami tak mau ikut, anak mau ikut. Kadang-kadang isteri tak mau ikut, anak tak mau ikut. Begitu keadaan dia. Maka orang yang paling banyak ujian adalah para Nabi, para Rasul. Sedangkan para Nabi, para Rasul orang yang hampir. Memang begitu Allah Ta'ala kata, siapa nak hampir dengan aku kena terima ujian. Kalau nak hampir lah. Maka kita ni, kita pula pasal saya kena ustaz. Pasal satu-satu lalu baca lah. Ni saya dah tak sihat lagi. Ni pula kena. Ni orang kena. Pasal dia itulah tanda Allah Ta'ala kasih. Maknanya sebab tu disebut kalau aku nak beri kebaikan, yusibah minhu, aku beri jalan dia musibah untuk mendapat kebaikan. Maka bila ditimpa musibah, itu tanda dia akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi, para Nabi, kemudian ulama dan umpama, maka yang umpama, maka tiba-tiba orang yang mengkosat kebajikan. Para Nabi, para ulama-ulama. Sebab tu kita teringat kisah ni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia kena racun. Dia kena racun. Kerana apa? Kerana dia mudah je. Kerana dia tidak mahu terima jawatan. Untuk menjadi qadhi, tidak mahu terima jawatan. Lalu orang racun dan orang paksa dia minum racun. Paksa dia. Lalu dia minum racun dalam keadaan terpaksa. Macam mana cara paksa? Akhir kali mati dia dalam keadaan minum racun. Begitu juga itu Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal ditangkap masuk dalam penjara. Kemudian dipukul. Tiap-tiap hari kena pukul semua. Kena pukul. Quran itu qadim ke baharu? Qadim kena pukul. Tak ada baharu lepas. Mengatakan bahawa itu sesat wasat kita. Tapi begitu kena pukul sehingga kan tak nak bangun dia. Tak nak bangun. Orang yang duduk pukul dia tu, satu hari dia pukul, orang-orang yang sama-sama kena masuk penjara. Dia kata gini, hey imam, aku ni masuk dalam penjara ni dalam keadaan aku memang salah. Aku tak kena pukul macam ni. Mu lah duduk dalam jaga memang mu betul. Mu kena pukul parut dah aku. Inilah kata. Orang lain tu kesiap ke dia, cadang ke dia. Cadang inilah kata. Mu ikutlah dia. Hatimu jangan ikut. Mu kata dia tu saja asal mu selamat. Mana orang-orang yang kena jaga pun tak lagu. Akhir sekali yang tukang pukul tadi bukan dia sebab dia ambil batu dia kapal tepat dia. Nak suruh mati. Tapi Imam Ahmad tak mati. Tidak mati. Dia seksa. Yang malam dia malam seksa. Maknanya sehingga satu hari orang tu seksa dia pukul. Jadi Imam Ahmad ni pakai seluar ceru, pakai seluar kaitan tali. Pukul kena tali tu putus. Bila putus, Allah Ta'ala dia tidak mengairkan orang solat. Dia tidak mengairkan orang solat. Lalulah tiba-tiba seluar tu tak jatuh. Dia tengok keramat Imam Ahmad tadi. Lalulah
Orang yang tukang sebab tadi rasa terkejut. Bila rasa terkejut tu, akhir sekali tabuhlah sebab. Tabuhlah sebab. Cerita kepada khalifah tadi. Jadi khalifah takut karamah dia ada. Takut kena balik. Lalu dibebaskan. Bebas itu dalam keadaan nak jalan oleh tahu. Kena papok lah. Dikatakan bahawa tubuh Imam Ahmad di belakang tubuhnya tidak ada yang lain, semua kesan. Ada semua kesan kena pukul. Imam Ahmad. Orang kata, kenapalah Imam? Maknanya apa ni, apa salahnya? Kata saja ikut dia. Hati pegang hak asal. Kata saja ikut dia. Jadi Imam Ahmad mengatakan, iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yujhalu mata yatabayyana al-haq. Apabila orang alim itu diam daripada menyatakan kebenaran, maka orang jahil akan terus menjadi jahil. Maka bilakah kebenaran itu akan terselam? Tapi dia sanggup biarlah dia kena pun tak apa, asal masyarakat ini akan selamat. Dalam keadaan macam itu. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam keadaan macam tu. Satu hari Imam Ahmad keluar lah. Dia keluar, dia ceramah, ramai balik orang. Dia ramai balik orang. Satu hari lepas pada dia ceramah, dia pun keluar, nak balik daripada, nak keluar dari masjid. Orang pun tegur, Assalamualaikum ya Imam Ahmad. Dia pun menjawab Assalamualaikum. Dia kenal suara dia. Siapakah suara itu? Suara itulah suara orang yang memukulnya di dalam penjara. Pukul dalam penjara. Dia pun tengok orang tadi. Dia tanya, kamu kenal saya? Mak kata, bapa duk kenal. Mudah buku aku, model dia aku. Maka Imam Ahmad kenal suara orang tadi. Jadi bila Imam Ahmad kenal suara orang tadi, lalu Imam Ahmad pun tengok keadaan dia. Dia sudah buta. Dia kata lepas dia berhenti pada tu, Allah Ta'ala budakan mata. Lalulah dikatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, ampunkanlah aku, maafkan aku. Kata Imam Ahmad, aku maafkan kamu. Tolonglah doakan aku, supaya Allah Ta'ala kembalikan penglihatan dia. Imam Ahmad doakan, ya Allah ya Tuhan, aku kembalikan. Allah A'lam. Boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.